Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran mata pelajaran RBT bagi tingkatan 2. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah bab 2, aplikasi teknologi. Okey, dalam tajuk ini sebenarnya ia adalah lanjutan daripada tingkatan 1. Okey, semasa tingkatan 1, jika kamu masih ingat, kita telah mempelajari tajuk reka bentuk, aplikasi teknologi fashion dan vertigasi. Jadi untuk tingkatan 2, kita hanya menyambung pembuatan mekanikal, elektrik, elektronik, aquaponik dan makanan. Jadi kita akan belajar tentang aplikasi teknologi, standard kandungan 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Jadi cikgu harap semua telah bersedia dengan modul pembelajaran muka surat 13 hingga 17. Jadi sebelum itu cikgu ingin tunjukkan satu video berkaitan dengan teknologi pembuatan. As usual, we will pin the 3D Venture for the first frame. Okay, so the board is complete and 3D. Okey, yang kedua ialah alatan menggunakan pen 3D. Ini contoh penggunaan pen 3D. Jadi dalam tajuk ini kita akan cuba untuk belajar pertama mengenal pasti teknologi pembuatan produk, yang kedua menghuraikan proses pembuatan produk, yang ketiga membanding beza teknologi pembuatan secara konvensional dengan pembuatan moden, dan yang keempat membuat lakaran model 3D bermaklumat. Okay, jadi kita lihat pada tahap penguasaan yang perlu dicapai dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk tahap penguasaan 1, murid perlu menyatakan teknologi yang digunakan. Manakala tahap penguasaan 2 ialah murid boleh menjelaskan pembuatan produk, dan tahap penguasaan 3, murid boleh membuat ataupun menghasilkan lakaran 3D yang ada maklumat, prinsip, elemen, bahan dan ukuran. Okey, jadi kita lihat apa dia maksud teknologi yang digunakan dalam reka bentuk pembuatan. Okey, reka bentuk pembuatan ialah satu kaedah untuk menghasilkan produk sama ada menggunakan tangan ataupun mesin. Okey, maksudnya pembuatan adalah pelbagai menggunakan teknologi tinggi. Contohnya ialah periuk nasi yang kita gunakan setiap hari. Selain itu, produk kegunaan peribadi, contohnya kasut, cawan dan lain-lain, serta produk keluaran industri seperti jentera berat dan mesin. Okey, jadi kamu boleh melengkapkan modul ini pada muka surat 13. Okey, seterusnya kita lihat teknologi pembuatan produk. Okay, dalam teknologi pembuatan produk ada dua kaedah, iaitu kaedah konvensional dan yang kedua kaedah moden. Cikgu akan terangkan satu per satu. Kaedah konvensional ialah satu kaedah yang menggunakan teknologi asas, iaitu menggunakan tangan. Manakala kaedah moden dia lebih cepat menjimatkan kos dan bahan serta menggunakan mesin. Okey, selain itu, kaedah konvensional juga memerlukan individu yang berkemahiran. Manakala untuk kaedah moden memerlukan individu yang boleh melakukan banyak kerja. Dalam teknologi pembuatan produk, kaedah konvensional, produk yang dihasilkan adalah sangat terhad.
Okey, maksudnya bilangannya tidak banyak seperti kaedah moden, dapat menghasilkan lebih cepat dan tepat. Manakala kaedah konvensional memakan masa yang agak lama untuk disiapkan, manakala kaedah moden biasanya lebih cepat kerana menggunakan mesin. Itu adalah penerangan ringkas mengenai kaedah konvensional dan kaedah moden. Okey, kita cuba lihat pada latihan. Okey, latihan ini ialah format bahagian A. Jadi di sini kamu perlu membuat beberapa pemilihan jawapan daripada soal jawapan yang diberikan. Okey, soalan yang pertama, teknologi pembuatan merujuk kepada proses apa? Jadi di sini teknologi pembuatan merujuk kepada proses sama ada menggunakan tangan dan mesin. Jadi jawapannya ialah D. Okey, soalan kedua, teknologi pembuatan produk menggunakan kaedah konvensional. Apakah maksud kaedah konvensional? Okey, jika jumpa soalan seperti ini, kamu perlu menggariskan perkataan penting yang dikehendaki dalam soalan. Jadi, kaedah konvensional biasanya menggunakan tangan serta menggunakan tangan itu sebagai sumber tenaga. Jawapannya ialah D. Okey, soalan ketiga, apakah ciri-ciri teknologi pembuatan kaedah moden? Okey, berbanding kaedah konvensional, kaedah moden menggunakan mesin. Jadi jawapannya ialah C. Okey, seterusnya kita lihat pada topik 2.1.2 iaitu menguraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Okey, kenali dulu apakah maksud proses pembuatan produk. Perkataan yang penting cikgu telah bulatkan dan pastikan ia mudah untuk diingat. Okey, proses pembuatan produk ialah satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang diubah untuk hasilkan produk siap. Okey, ini adalah carta alih dalam proses pembuatan. Langkah pertama ialah membuat perancangan. Langkah kedua ialah membuat kaji selidik. Langkah ketiga ialah membuat lakaran. Okey, selepas membuat lakaran, kita boleh pilih sama ada ingin menyediakan produk itu dalam bentuk mock-up ataupun model. Okey, mock-up ini biasanya produk boleh digunakan, manakala model hanya untuk dilihat. Okey, kedua-dua ini boleh diuji, iaitu kita lakukan langkah seterusnya membuat penilaian ataupun pengujian. Okey, selepas diuji, barulah kita membina produk yang sebenar. Semasa pemilihan pembinaan, kita boleh memilih sama ada menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Jadi, cuba kita lihat soalan ataupun latihan. Antara berikut yang manakah merupakan proses pembuatan produk? Okey, gariskan atau bulatkan bahagian soalan yang penting. Okey, jawapan di sini, proses pembuatan, istilah yang penting ialah kaedah dan teknik. Kaedah dan teknik. Jadi, kita cuba cari pada pilihan jawapan. Jawapan yang kita dapati, kata kuncinya ialah pada bahagian soalan C. Okey, seterusnya kita akan membandingkan beberapa kaedah konvensional, iaitu menggunakan tangan, dan kaedah moden, menggunakan mesin. Okey, cuba lihat contoh aktiviti pada gambar yang pertama. Ini adalah gambar memotong kayu menggunakan gergaji tangan. Manakala gambar yang kedua ialah memotong kayu tetapi menggunakan mesin jig. Okey, yang gambar seterusnya ialah mengecat. Gambar ini menunjukkan proses mengecat menggunakan berus cat, iaitu menggunakan tangan. Manakala gambar sebelahnya menunjukkan proses yang sama iaitu mengecat tetapi menggunakan mesin penyembuh cat. Okey, gambar seterusnya ialah proses memutar skru menggunakan pemutar skru yang menggunakan tenaga tangan.
Manakala gambar kedua ialah memutar skru tetapi menggunakan pemutar skru tanpa wire, iaitu menggunakan sumber bateri. Okey, gambar terakhir ialah gambar melicinkan permukaan kayu menggunakan bongkah kayu yang telah dibalut dengan kertas las. Okey, di bawah sini ialah kertas las. Okey, manakala gambar sebelahnya ialah proses yang sama, melicinkan permukaan kayu menggunakan mesin pelelas. Okey, jadi ini adalah perbandingan antara dua kaedah, iaitu kaedah konvensional dan kaedah moden. Okey, jadi kita cuba bandingkan apakah perbezaan antara keduanya. Okey, jadual di bawah menunjukkan jadual banding beza proses pembuatan konvensional dan moden. Okey, sila rujuk modul pembelajaran. Okey, boleh salin jika sempat. Okey, pertama, aspek masa. Jika dilihat pada kaedah konvensional, ia mengambil masa yang lama untuk disiapkan kerana menggunakan tangan. Manakala kaedah moden biasanya lebih cepat untuk disiapkan. Okey, pada aspek hasil, biasanya hasilnya tidak seragam. Dan kaedah moden disebabkan menggunakan mesin boleh mendapat bentuk yang sama dan seragam untuk semua produk. Okey, untuk seterusnya kos. Okey, biasanya kos konvensional ini lebih tinggi. Manakala kaedah moden, kos menjadi rendah sekiranya pengeluaran dibuat dalam skala yang besar ataupun banyak. Okey, seterusnya ialah tenaga kerja. Biasanya kaedah konvensional memerlukan tenaga mereka bentuk yang mahir ataupun kemahiran tinggi. Manakala kaedah moden pula hanya memerlukan pengendali mesin yang mahir ataupun pandai. Seterusnya dari segi kuantiti, biasanya pengeluaran kaedah konvensional adalah sangat terhad ataupun sedikit, tetapi kaedah moden dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Okey, dari segi kualiti, tiada piawai tertentu, manakala kaedah moden biasanya ada piawai yang ditetapkan. Okey, akhir sekali ialah estetika. Estetika ialah nilai ataupun kecantikan ataupun seni yang terdapat pada produk itu. Biasanya untuk kaedah konvensional, ia mempunyai nilai estetika yang tinggi, manakala kaedah moden, nilai estetikanya adalah terhad. Jadi, seterusnya, cuba kita buat beberapa lakaran. Untuk menghasilkan lakaran ini, model yang mempunyai maklumat yang lengkap, iaitu mesti mengandungi elemen, prinsip, bahan dan ukuran. Okey, apa dia tujuan lakaran kita buat dalam bentuk 3D? Mengapa lakaran dibuat dalam bentuk 3D? Okey, lakaran ini tujuannya untuk memvisualkan idea daripada pereka bentuk. Okey, kemudian apakah maklumat yang perlu dinyatakan? Yang pertama, bahan yang digunakan. Yang kedua, penyambungan yang diguna. Yang ketiga, jenis kemasan. Yang keempat, fungsi produk. Dan yang kelima, elemen yang digunakan. Jadi tugasan hari ini ialah kamu mesti membuat beberapa lakaran. Idea awal hingga menjadi lakaran akhir satu produk pembuatan. Okay, sekian, terima kasih. Cikgu akan terangkan lakaran dalam video yang seterusnya.